Surau At-Taqwa, section 7. Tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kenal tak saya ni? Tak kenal kan? Yang section 8 mungkin kenal. Saya ialah ustaz yang ditukarkan tindakan tata tertib daripada Pulau Pinang ke Pulau Ketam atas membaca satu khutbah. Ya Allah, kau kalah ya Allah pemimpin yang penipu dalam pilihan raya akan datang. Yang doa tu aku tu 24 jam kena tukar. Alhamdulillah tuan-tuan, ditukarkan pada 1 Ramadan. Tindakan tata tertib, zalim tak zalim tuan-tuan, dipisahkan dengan anak dan isteri, dengan mak dan ayah, dengan kuliah-kuliah di Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan sebagainya. 24 jam. Tata tertib ni maksud dia tuan-tuan, tak ada penilaian prestasi, tak ada kenaikan pangkat. Saya kena duduk di Pulau Ketam selama 2 tahun. Wajib. Tak apalah, hari pertama 1 Ramadan kena tukar. Saya pun pergilah 1 Ramadan. Isteri saya bekalkan saya sebotol air Zam-Zam dengan sepaket buah tamar ajwa. Isteri saya kata, abang pergilah. Saya pun pergilah. Hari pertama dapatlah rumah sewa, seorang-seorang aja. Rumah tu besar, ada 4 pintu, 4 bilik. Duduk tunggu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegang buah kurma, nak bubuh dalam mulut, nak telan tak masuk. Oh, nampak gelak tak kena gambar. Ambil air Zam-Zam, nak teguk air Zam-Zam, telan, teringat isteri. Anak tak teringat sangat. Teringat anak, teringat mak dan ayah. Mak saya tu, apa yang dia nak, saya yang urus. Pergi hospital, angkat, mandi, semua saya lah. Tapi tak apalah. Hari kedua dalam hati, ya Allah, aku buka puasa seorang-seorang aja. Apa salahnya aku buka puasa di masjid negeri, kan, Sultan Salahuddin. Saya pun pergilah. Rupanya tuan-tuan, buka puasa di masjid negeri 2,000 orang. Ramainya. Saya sampai-sampai 7 suku. Pergi-pergi kena beratur lah tuan-tuan. Panjang sangat. Pakai jubah, saya pun pegang pinggan nak ambil nasi. Ingat orang tak kenal. Rupanya orang kenal. Ustaz pun datang juga. Saya kata tak datang apa, di rumah aku apa pun tak ada. Beratur sampai-sampai 7.25. Dah masuk waktu. Ambil nasi bubur, ambil lauk, cari-cari tempat duduk, tak ada tuan-tuan. Penuh. Hari kedua saya berbuka puasa di tangga Masjid Shah Alam. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, ketika sana ditukarkan, dia semangat. Saya dapat surat ditukar tata tertib, dipindahkan. Sedang saya ni JU kebangsaan, pentaksir negeri, kan, motivator seluruh Malaysia. Baru balik daripada Korea baru ni, Korea, Jepun, China, kemudian pergi Manila atas urusan motivasi. Dan saya berceramah pernah di Melbourne di Australia. Tapi itu semua tidak menjadi hal kepada UMNO dan Barisan. Disebut tak? Oh, okey ya. UMNO dan Barisan Nasional ditukar 24 jam. Allahu Akbar. Bila ditukar, saya dapat surat. Pengetua ni tuan-tuan baik dengan saya. Walaupun pengetua ni tak mana-mana parti. Saya tak ada masalah tuan-tuan. Di sekolah kita guru motivator, kan. Bila dapat, dia nak bagi surat tu, dia sedih tuan-tuan. Saya balik daripada umrah, dia pegang surat tu, dia simpan seminggu. Dia tak nak bagi, supaya saya duduk di situ. Kemudian bila dah tekanan daripada atas, dia panggil saya masuk dalam bilik. Cikgu lain semua tak tahu, saya pun tak tahu. Ustaz tahu tak kenapa saya panggil? Tak tahulah. Ustaz ditukar 24 jam. Saya tengok-tengok, tak apa cikgu, ini semua bukan kerja manusia, ni kerja Allah. Saya kata, saya akan pergi. Ustaz dia pegang tangan saya, dia tarik saya bangun, kemudian dia peluk saya, dia menangis di atas bahu saya. Pengetua hebat, menangis. Ustaz, saya minta maaf Ustaz, bukan kerja saya. Saya kata bukan kerja cikgu, ni kerja ada orang yang lain. Kemudian saya bawa surat ni nak bagi tahu dekat isteri. Sampai-sampai di rumah, tengok muka isteri. Yang kita panggil yang isteri kita. Yang abang kenapa?
abang kena tukar 24 jam. Ke mana? Ke Pulau Ketam, jauhnya. Abang cadang, abang tak nak pergi. Tahu isteri salihah dia kata apa? Abang pergi, dia kata, saya tunggu di Pulau Pinang. Oh, semangat tu yang aku pergi. Bila isteri suruh pergi, dalam hati, bagaimana nak bagi tahu mak dan ayah ni? Mak tak sihat, kencing manis, darah tinggi, lemah jantung semua dah. Kalau aku bagi nanti lemah jantung, dia meninggal pula kan. Pergi rumah mak, sebelah rumah je, sembang setengah jam. Dah habis setengah jam, mak, orang utara, cek kena tukar ke mana pula? Rupanya dia ingat Pulau Ketam tu sebelah Pulau Jerjak. Dia tak tahu Pulau Ketam tu punya jauh. Mak, cek kena tukar ke Pulau Ketam. Tak apalah, dia tahu pergi dekat aja. Cerita mak tahu tak dekat kat mana? Tak tahu. Pelabuhan Kelang naik bot pula 45 minit. Jauhnya. Mak, kalau macam tu tak nak pergi ya mak. Mak dah tak sihat. Dia kata apa? Pergilah. Mak, kalau saya pergi mak mati macam mana? Kalau aku mati, kamu sembahyang, kamu doa di Pulau Ketam, aku dapat pahala dalam kubur. Allahu Akbar. Semangatnya. Itu yang saya pergi tuan-tuan. Duduk lebih kurang bulan 7, 8, 9, 10, 11. Tapi tuan-tuan, perancangan Allah lebih hebat daripada perancangan manusia. Ada orang tuan-tuan, dengan kelebihan yang dia tukarkan dengan siapa pun tak tahu. Melalui internet, ditukarkan saya ke jalan kebun. Sepatutnya saya kena duduk 2 tahun. Alhamdulillah, sekarang ni di Pulau Kebun. Di Pulau Kebun. Jalan kebun. Saya pergi jumpa pengetua fikir. Alhamdulillah, cikgu dekat 130 orang. Semua pembangkang. Alhamdulillah tuan-tuan. Itu yang Tuhan kata, ya Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tuan-tuan, perancangan mereka ingat hebat, perancangan Allah lebih hebat. Saya duduk di jalan kebun sekarang ni, tapi saya ambil cuti 1 tahun mulai 1 Mac. Tuan-tuan boleh jemput saya. Ceramah politik, ceramah motivasi, ceramah anywhere, any place, anytime, I will be there, no problem. Saya sepenuh masa sekarang. 1 hari bulan, hari Jumaat ni. Sekarang ni belum lagi lah. Panggil ya, ceramah kelompok ke, ceramah naik pentas ke, ceramah. Hari Khamis baru ni saya ceramah di Taman Rakyat Rakyat dekat dengan Seri Andalas. Lepas kuliah tu dia kata, ustaz, malam ni Anwar Ibrahim datang. Saya kata saya nak pergi juga. Dia bawa motosikal, rupanya bawa sampai atas pentas. Ustaz ceramah 10 minit. Saya ceramah 10 minit. Ceramah India. Ustaz, you among the strongest people in the world. Kan? Saya kata, kenapa? Saya juga cikgu, tapi saya tak mampu macam ni. Habis ceramah saya duduk di tepi. Kemudian Datuk Seri datang. Mana Ustaz Pulau Ketam, Ustaz Abdullah Khairi. Saya pun terkejut, dia datang kat saya. Ni kau Ustaz Abdullah Khairi? Lama dah dengar, dia kata. Saya duduk kawasan dia, Lahar Yoi tuan-tuan. Lama dah dengar. Ni kau Ustaz Abdullah Khairi? Ustaz, sabar banyak-banyak Ustaz. Saya kata apa? Ustaz Datuk Seri, saya kena tukar Pulau Ketam, tak ada masalah. Datuk Seri kena penjara lagi teruk. Betul, dia kata. Ustaz sabar ya. InsyaAllah saya sabar, dia kata. Dalam hati saya, tak apa. Kalau PR menang, aku tukar mereka ke Pulau Sotong pula. Saja je lawak, tuan-tuan. Hadirin yang dikasih sekalian. Geram tu geram juga makcik, oi, kan? Tapi dalam hati aja, bukan kita nak buat, tak buat. Orang buat kat kita, tuan-tuan. Dia bagi najis, kita bagi buah apple kat dia. Supaya apa? Mereka undi kita. Hadirin yang dikasih sekalian. Saya nak bagi tahu, perjalanan hidup kita ni, seorang ustaz, seorang individu, kontraktor ke, perjalanan kita masih jauh, tuan-tuan. Sebab tu saya berani berada di mana pentas untuk menyatakan kebenaran walaupun saya ditukar. Sebab apa? Perjalanan tuan-tuan nak mati ada 7 perkara lagi. Pertamanya namanya sakaratul maut. Ni sakaratul maut ni. Sakaratul maut ni Allah kata apa? Kalla, ketahuilah, iza balagatit tarahi, ketika nyawa kamu sampai dekat halaqum, waqilaman, katakan kepada orang yang nak mati itu, siapa boleh tolong kamu, wa dhanna annahul firaq, siapa pun tak boleh tolong. Saya duduk fikir, ya Allah, aku nak mati, siapa pun tak boleh tolong. Yang nak tolong amalan aku, apa yang aku ada. Tuan-tuan ingat tak, ada ulama-ulama mereka tuan-tuan, tahun 85
Ulama ini nama Ustaz Ibrahim Libya, balik daripada Libya tuan-tuan. Dia mengajar agama, bukan ditukar di Pulau Ketam. Dia ditembak pada pukul 4 pagi oleh polis, terburai perutnya. Saya tak terburai perut tuan-tuan, dia terburai perut, mati depan isteri dia. Tuan-tuan ingat tak? Saya ingat balik, ya Allah, dia ditembak, aku ditukar je, mati tuan-tuan, sampai masa Tuhan ambil. Sebab tu saya nak bagi tu ingat, yang pertama sakaratul maut. Sakaratul maut ini tuan-tuan ingat, ada seorang hamba Allah saya bawa pergi umrah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok penghujung hayat dia macam mana. Saya bawa pergi wukuf di Padang Arafah, 26 orang jemaah haji. Saya bawa keluar daripada tabung haji. Saya bagi tazkirah di Jabal Rahmah ni, menangis habis. Sebab di Jabal Rahmah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan naik Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam Siti Hawa, mustajab doa. Tuan-tuan doa dengan isteri ataupun suami. Naik atas tu bukan doa dekat batu putih, doa di depan. Betul-betul dengan jam Mekah, tuan-tuan doa bersama isteri. Doa malam pertama. Tuan-tuan tahu tak doa malam pertama? Tak sempat doa. Tu tak tahu doa macam ni. Suami doa kuat-kuat, ya Allah, ini isteriku ya Allah, ampun dosa dia, jadi dia isteri salihah ya Allah. Isteri, amin, makbul doa. Isteri pula, ya Allah, ini suamiku, jadi dia suami yang saleh ya Allah, ampun dosa dia ya Allah. Tuan-tuan naiklah, doa kuat-kuat, jangan doa pelan-pelan. Sebab ada suami ambil kesempatan. Lepas dia doa, ya Allah, ini isteriku, ampun dosa dia. Lepas tu, ya Allah, aku nak kahwin seorang lagi ya Allah. Isteri amin, tak dengar, balik makbul tuan-tuan. Jaga tuan-tuan. Jadi di situ tu masa wukuf, doa mustajab. Saya bagi tazkirah, menangis habis. Kemudian saya kata, pak cik, mak cik yang bersama dengan saya, carilah mana-mana tempat di Jabal Rahmah ni, tempat wukuf ini, pergi doa bersama isteri. Pak cik ni umur 82, dia tak boleh bangun, dia duduk sebelah saya. Isteri dia ujung. Tuan-tuan tahu dia doa apa? Ya Allah, kau bagi ya Allah, aku mati ya Allah di dalam kain ihram yang ku pakai ini ya Allah. Masya Allah. Tak pernah orang doa mati dalam kain ihram. Selalu orang doa apa? Ya Allah, murah rezekiku ya Allah. Ya Allah, bagiku panjang umur ya Allah. Ya Allah, anakku nak kahwin ya Allah. Temukan jodoh. Tapi dia doa, ya Allah, kau bagilah aku mati ya Allah dalam kain ihram yang aku pakai ini ya Allah. Ya Allah. Dia menangis. Isteri dia duduk ujung. Amin, amin, tak dengar. Saya dengar. Aish, pak cik ni pelik. Habis dia doa, dia menangis, dia kesat air mata. Pakcik, kenapa doa macam tu? Ustaz selalu bagi tazkirah, hajjul mabrur, haji yang diterima oleh Allah, laisal jaza, tiada balasan, illal jannah, kecuali syurga. Kalau saya mati dalam kain ihram ni ustaz, saya jamin masuk syurga ustaz. Allahu akbar. Saya kata, ya Allah pakcik ni, tak apalah. Habis sembahyang zuhur dah jamak sekali dengan asar, kemudian masuk maghrib siap jamak, kemudian lepas Aisyah, jamaah, jom kita pergi Muzdalifah. Kalau tak boleh sampai, kita jam zahmah, kita patah balik, kita pergi Mekah, kita tawaf, kita sa'i, kita buat tahlus sani. Tuan-tuan, bila sebut aja Tuhan makbul. Sampai di Muzdalifah tak boleh masuk, jam. Saya kata, driver, kona masuk Mekah. Dia pun balik ke Mekah tuan-tuan. Masa tu, kalau tuan-tuan tahu, masa malam Muzdalifah balik Mekah, balik tawaf. Masa itulah kerajaan Arab Saudi membenarkan dhif kehormat tawaf. Menteri-menteri seluruh Malaysia, menteri-menteri seluruh dunia, menteri besar seluruh dunia, sultan-sultan seluruh dunia. Jadi saya pun dengan jamaah saya 26 orang, saya kata kita masuk sekali dalam tentera tersebut. Sebab walaupun sultan, mana boleh tawaf pakai sampin, dia tetap kena pakai kain ihram, tu tak? Mesti, wajib. Jadi dia orang tak kenal saya kata masuk sekali. Yang lain kata, ustaz bayar ustaz. Tak apa, dia orang tak tahu, masuk. Sebab saya pun menteri juga masa tu. Menteri tak ada portfolio. Jadi semua masuk, askar kawal. Bila kawal saya masuk aja rukun Yamani. Saya kata, jamaah, nampak tak lampu hijau? Dulu ada line tuan-tuan, sekarang tak ada lampu hijau. Lampu hijau itu daripada dulu sampai sekarang tak diubah-ubah. Tuan-tuan jangan duk ubah ya tuan-tuan. Sampai sekarang lampu hijau tu. Itulah mulanya kita nak tawaf. Saya kata, jamaah, nampak lampu hijau? Nampak. Kita mula, itu namanya dekat Hajarul Aswad. Jamaah pun siap. Saya kata, okey, tawaf. Tengok sebelah saya, Khair Toyo. Lah. Tengok belah sini, Mustafa Muhammad. Depan Sultan
Ahmad Shah tahun 2006. Saya pun tawah lah sekali, tengok lah, menteri besar, aku ke menteri jugalah. Tuan-tuan, tawaf dengan menteri, dengan raja seluruh dunia 20 minit clear. Orang jaga, kau tu habis saya bawa jamaah saya, jom depan multazam. Multazam ni tuan-tuan, tempat mustajab doa. Kalau boleh tuan-tuan yang tak pernah pergi umrah, tuan-tuan, pergilah tuan-tuan, muda-muda, jangan pergi pencen, tak larat tuan-tuan. Bila muda kita boleh buat macam-macam. Saya bawa pak cik ni depan multazam, di antara pintu Kaabah dengan Hajarul Aswad, mustajab doa. Kalau di Mekah namanya multazam, kalau di Madinah namanya Raudah. Mustajab doa. Kalau di Mekah kita sembahyang seperti mana 100,000. Satu rakaat 100,000. Ada orang sembahyang tuan-tuan pergi 40 hari, balik tak sembahyang dah. Dia kata kenapa? Dah cover ustaz. Dia kata ada orang macam tu tuan-tuan. Jadi saya bawa pakcik ni tuan-tuan ni 26 orang duduk sebelah saya, betul-betul multazam. Pakcik nampak tak multazam? Nampak? Semua nampak? Doa. Pakcik duduk sebelah saya. Dia tak doa yang lain, dia angkat tangan. Ya Allah, lebih bersungguh dia. Matikan aku ya Allah dalam kain ihram yang ku pakai ini ya Allah. Sekali ini kuat tuan-tuan, saya dengar ya Allah pakcik ni. Dia ulang lagi. Ya Allah, matikan aku dalam kain ihram yang ku pakai ini ya Allah. Saya pun dengar, saya pun amin. Bila amin saya kata okey, jom kita bangun, pergi cari air Zam-Zam, minum. Sebab ma'u Zam-Zam fasyaribah fa ahsanu fa aqamahu. Air Zam-Zam ini bila minum baik bagi dia, dia bangun berdiri ketika minum. Sebab kita minum air Zam-Zam berdiri, hala betul-betul dengan multazam. 5 syarabalah, seperti mana apa kita niat. Ya Allah, aku ada darah tinggi ya Allah, sembuh penyakit aku. Minum 3 kali teguk. Kemudian ada lagi kencing manis. Ya Allah, kencing manis ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah. 3 kali teguk. Ambil pula. Ada lagi buah pinggang pula. Buah pinggang pula. Ya Allah, buah pinggang, sembuhkan penyakit buah pinggang. Teguk. Ada lagi tuan-tuan. Penyakit apa lagi? Macam-macam penyakit. Kalau banyak sangat penyakit, ambil sekali aja. Ya Allah, panjang umur ya Allah, jalan buanglah ya Allah. Banyak sangat penyakit kan. Bila minum, pakcik ni dia minum tuan-tuan, habis minum. Okey tuan-tuan, jom kita pergi sa'i. Siapa habis dulu, saya tunggu dekat Marwah. Pakcik ni senyum aja. Ustaz, habis sa'i haji dah kan? Ya pakcik. Jom. Dia pegang isteri dia gemuk. Jalan pun macam penguin. Kan? 3 jam habis saya kata jangan tahlul, tunggu saya. Bila dah semua dah siap 26 orang, saya tak keluarkan gunting. Mereka keluarkan gunting. Bila keluar gunting, saya kata tarik rambut. Mereka tarik rambut, gunting letak dekat rambut. Saya angkat tangan. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul ya Allah. Mereka tarik gunting tuan-tuan, air mata mengalir. Di Mekah seorang menangis, 26 orang menangis. Semua menangis. Bila semua menangis, pakcik tadi yang umur 82, Ustaz, alhamdulillah saya haji dah. Saya kata pakcik memang haji, tetapi pakcik kita kena pergi Muzdalifah. Kalau tak pergi nanti kita kena bayar dam. Tak apa Ustaz, saya haji dah. Dia senyum aja tuan-tuan. Dia naik van, dia tanya berapa lama? 5 jam. Zahmah, saya kata jam. Tak apa Ustaz, air pun tak minum, saya bagi air mineral. Dia dah sebelah. Tapi tuan-tuan, mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah aja. Hidup dia sentiasa la ilaha illallah. Dia tawaf la ilaha illallah, dia sa'i la ilaha illallah, dia naik van la ilaha illallah. Sampai di Muzdalifah. Saya kata jamaah, pakcik turun. Kita kutip batu. Kita semayang subuh di depan, dah masuk waktu. Kemudian dah kutip batu semayang subuh, dia naik atas van. La ilaha illallah. Driver, jom kita balik ke Mekah. Kita relax dulu. Lepas Zuhur kita pergi Mina. Balik ke Mekah, hotel nama Qurtobah. Depan King Abdul Aziz pintunya. 300 meter. Bawah ada Masjid Khalid Al-Walid. Sampai dekat Khalid Al-Walid masjid ni. Okey, pakcik dan makcik turun. Kita dah sampai dekat hotel. Pakcik ni dia turun. Dia turun. Dia pijak bumi Mekah. Dia lemah. Dia jatuh. Saya reba dia. Tiba-tiba dia memandang. Dia sebut Allah. Dia mati atas reba saya. InsyaAllah.
Dia mati atas riba. Dia mati sebut Allah. Dia mati tuan-tuan dalam wuduk baru semayang subuh. Dia mati seperti mana dia minta dalam kain ihram. Dia mati dah dapat haji tuan-tuan. Balasan apa? Saya tengok-tengok muka dia berseri dah. Saya tutupkan matanya. Saya kata, jamin dia syurga Allah. Tiba-tiba isteri dia hidup umur 82 tahun, mungkin 60 tahun. Tengok-tengok suami mati, dia menangis. Ustaz menangis. Saya kata, makcik jangan menangis. Suami makcik mati ni depan masjid haram, tanah haram pula, dalam kain ihram pula, tengah sebut Allahu Akbar pula. Suami makcik akan disembahyang pada waktu zuhur, selepas zuhur. 4 juta umat Islam, orang balik tawaf. Suami makcik akan dikebumi dengan para sahabat. Makcik tak reda ke? Dia kesat air mata. Ustaz, saya reda Ustaz, tapi Ustaz mati di Mekah, susah nak ziarah Ustaz, tak ada kubur. Betul tak? Kalau mati dekat sini boleh ziarah, mati di Mekah tak ada 6,000, tak ziarah. Dia duk fikir ni, ya Allah, aku datang 4 beg, suami aku 2 beg, aku 2 beg, balik anak sambut, cucu sambut, aku balik seorang 4 beg, tetap 4 beg. Apa aku nak kata dengan anak cucu aku ni? Dia bayang macam tu. Saya kata, makcik jangan susah hati, pakcik jamin masuk syurga. Tuan-tuan, lepas balik dia tak berani, dia tak boleh nak ikut saya, nak pergi malam di Mina. Saya tak apa, kita bayar dam, melontar kita tangguh. Hari berikutnya tuan-tuan, tiap-tiap hari dia menangis. 3 hari nak balik, saya jumpa dia. Makcik nak balik dah? Senyum aja. Kenapa senyum? Ustaz, semalam saya bermimpi Ustaz, jumpa suami saya duduk di taman yang cantik, yang tak ada dalam dunia ni, sedang sebut kalimah Allah. Saya yakin suami saya duduk dalam syurga Ustaz. Akbar. Jumpa suami sebut kalimah Allah. Tuan-tuan tengok, sakaratul mautnya Allah, sebab masa hidupnya Allah. Kita agak-agak boleh mati dengan Allah tak kalau duduk pangkah UMNO? Dengar tuan-tuan, hidup Malaysia boleh mati dengan Allah. Kalau tidak meletakkan Allah sebagai matlamat hidup, boleh mati dengan Allah. Ni sekarang tuan-tuan, semua benda. Sebab itulah Tuan Guru kata kita seperti haiwan. Sebab apa? Haiwan tuan-tuan diberi makan, selepas diberi makan dia buat apa? Disembelih tuan-tuan. Makan. Kuruk. 100, 500, dapat 100. Cium tangan tuan-tuan, dapat 500, bukan cium, gigit terus tuan-tuan. Ni apa tuan-tuan? Sebab itu jangan dibeli kita dengan haiwan tuan-tuan. Kita ada maruah, kita hidup tuan-tuan, mati untuk Allah, hidup dengan Allah. Dibeli dengan mudah tuan-tuan, diberi 100, 500. Selepas ini tuan-tuan akan tunggulah 15% tuan-tuan, insurans akan naik. Kita dengar dah tuan-tuan, insurans akan naik 15% untuk cover semua ni. Nanti kan tuan-tuan, ni awal lagi, kita ambil yang last sekali tuan-tuan. Sakaratul maut ini pasti tuan-tuan. Bila pasti, saya nak bagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Al-Ibtida' Qabla Al-Maut, permulaan sebelum mati, bagaimana roh kita keluar. Mula-mula melalui mulut kita. Ni mulut kita. Kalau mulut kita baca Quran, berzikir, roh tak boleh dikeluarkan melalui mulut, sebab dia baca Quran, dia berzikir. Hidup kita tuan-tuan baca Quran atau tidak? Quran tak baca. Baru ni saya tuan-tuan dikejutkan dengan panggilan daripada Pulau Pinang. Ustaz duduk dekat mana? Saya duduk Pulau Pinang. Ustaz tolong datang pukul 4.30. Saya naik kereta. Rupanya anak murid saya. Ustaz, di atas rumah ada nenek kami Ustaz. Kenapa? Ustaz tengoklah. Saya naik-naik, ada 30 orang anak dan cucu. Nenek sedang meronta. Allah rupanya sedang nak menanti siapa nak baca Quran. Saya kata, ni tuan-tuan, ada 30 orang anak dan cucu, seorang tak boleh baca kah? Kami tidak diajar untuk membaca Quran. Allahu Akbar. Saya kata, kalau macam tu macam mana? Ustaz, tolonglah Ustaz baca Quran Ustaz, dekat mak kami, nenek kami Ustaz. Saya pun tak apalah, saya ambil surah Yasin, saya duduk sebelah nenek tadi. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Rupanya nenek ni sedang menanti siapa nak baca Quran. Saya baca sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Tiba-tiba Tuhan tunjuk depan mata saya, rohnya bergerak daripada hujung kaki ni, kain ni, nadinya bergerak sampai dekat lutut, sampai dekat pusat, sampai halqum, ghargharah. Bila sampai halqum, saya kata, tahulah roh nak keluar. Saya pun angkat tangan. Allahumma hawin 'alaiha fi sakaratil maut, mudah ke atasnya sakaratul maut ya Allah. Anak dia semua amin. Tiba-tiba tangannya terangkat, jatuh.
Bila jatuh, walhamdulillahirabbilalamin, saya kata nenek ni dah meninggal. Anak dia ada seorang pembantu perubatan, kita panggil deresa. Ustaz, macam mana ustaz tahu anak mak kami mati? Saya kata, saya duk mengajar sakaratul maut ni lama dah. Di antara tanda orang meninggal ialah kening ni akan jatuh selepas mati 15 minit. Dagu ni akan renggang selepas mati, sebab tu tenganga. Telinga ni akan jatuh ke belakang. Cuba tuan-tuan pegang, jatuh ke keras? Kalau jatuh tu Jumaat depan lah tu. Kalau keras tu lambat lagi lah. Kemudian belakang ni, bila mati kita tidur, dia akan rapat. Bila tak mati boleh masuk tangan. Orang yang kurus, tunggu 15 minit. Ustaz, apa ustaz kata betul ustaz, mak kami dah meninggal. Ustaz nak buat apa? Saya kata cuci najis. Ustaz nak buat apa? Angkat jenazah, letak di tempat yang elok, hadap kiblat. Habis angkat, ustaz nak buat apa? Selimutlah mak kamu. Habis selimut, ustaz nak buat apa? Sampai tak tahu apa. Saya kata, saya nak balik sekarang, dah pukul 7. Saya nak balik mengajar. Ustaz tunggu ustaz. Alah, bagi tahu Tok Bilal dengan Tok Imam. Ustaz, kami tak kenal Tok Imam, Tok Bilal, kami tak pernah pergi masjid. Allahu Akbar. Saya kata, tak apalah, nanti saya bagi tahu Pak Imam. Tapi sebelum saya nak balik, mana abang atau kakak yang sulung? Kakak tak ada ustaz, abang ada, panggil dia. Dia duduk, saya tanya, abang, apa amalan mak abang? Mak kami ustaz, sembahyang tak pernah tinggal. Duha di antara orang yang selalu buat. Sembahyang puasa Rejab, Syaban, Ramadan ustaz. Syawal, puasa lagi 6. Ambil lagi 10 Muharram. Bukan yang itu. Saya nak tanya selain daripada itu. Ustaz, ni antara kita berdua. Apa dia? Ustaz, mak kami ni ustaz, dia ada bapa, dia ada mak. Mak ni mati ustaz, dia yang sulung, dia yang seorang-seorang. Masa tu umur 21. Bapa ni, datuk kami ni kahwin lain. Dia dah umur 21, dapat isteri baru, dapat adik kecil-kecil. Umur setahun, 2 tahun, tiba-tiba mak ni mati, datuk ni mati. Tinggal dia yang jaga. Dia tukar semua harta tanah-tanah anak yatim ini kepada nama dia. Ya Allah, dia buat macam ni, rohnya keluar melalui tangan kirinya. Saya kata, tak tengok ke ustaz, Tuhan tunjuk depan mata ustaz, mak kami mati, rohnya keluar melalui tangan kiri ustaz. Apa dosa dia? Dosa dia, mak kamu makan harta anak yatim bapa saudara kamu. Ustaz, macam mana nak buat? Saya kata, faraid balik. Loh ustaz, Tuhan tunjuk depan mata ustaz. Yang ni kita takut tuan-tuan. Takut nyawa kita keluar melalui mulut kita. Sebab mulut tak pernah berzikir kepada Allah. Mulut tak pernah baca Quran. Tak pernah pun nak laungkan azan, nak baca Quran. Sebab tu kalau bolehlah kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar elok-elok. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini makcik masa tu pasal malam. Allah Maha Besar, bawang besar sekilo. Allah Maha Besar ke bawang besar? Allah Maha Besar tuan-tuan. Bila tak boleh, ringkas cerita. Sebab mungkin ambil masa yang panjang. Tak boleh mulut, izai jumpa. Ya Allah, tak boleh ya Allah. Ambillah nyawanya melalui tangannya. Tangan tuan-tuan yang tuan-tuan guna untuk benda baik. Kita nak lantik pemimpin, benda baik. Tapi ada orang tuan-tuan, dia tak kisah. Lantik tak lantik, aku boleh makan sudah. Sama haiwan tuan-tuan. Pemimpin ni benda yang penting tuan-tuan, untuk mentadbir negara. Tuan-tuan ingat kan, kita esok akan bangun di padang mahsyar bersama dengan pemimpin kita. Dan orang yang dapat lindungan Allah di akhirat, arasy Allah, siapa? 7 golongan. 7. Siapa yang pertama? Imamun adil. Menunjukkan kepimpinan benda penting. Ni ada orang kata, ustaz, biar-biarlah siapa naik pun tak apa. Tuan-tuan, imam yang adil ini akan disoal oleh Allah satu persatu. Kita akan bangun bersama pemimpin kita. Tuan-tuan nak bangun dengan siapa? Saya nak tanya. Tuan-tuan nak bangun dengan Tok Guru ni Aziz? Saya pergi rumah dia masa pilihan raya Galas. Dia semayang sunat duha habis kuliah. Saya duduk sebelah dia. Tok Guru, boleh cakap sikit? Dia mau nak buat apa? Kejap. Dia semayang 2 rakaat. Saya tunggu. Semayang. Takkan saya tak semayang? Saya pun semayang juga. Habis semayang, Tok Guru boleh? Sekejap. Semayang lagi 2 rakaat. Saya kata, lah semayang lagi. Saya pun semayang jugalah. Habis semayang, dia duduk sebelah. Tok Guru, saya nak tanya ni, agak-agak Galas kita boleh menang tak? Tuan-tuan tengok dia kata apa? Cik, kita buat kerja aja, menang kalah kerja Allah. Saya duduk senyap.
Tengok, dia kata apa? Kita buat kerja, menang kalah kerja Allah. Kalau saya macam mana? Hei, lama dah buat kerja, menang lagak itu. Ni Selangor tuan-tuan, pertambahan Shah Alam 30,000 oi. Penghuni hantu. Tuan-tuan macam mana nak buat? 30,000. Tuan-tuan jenuh baca ayat kursi. Tak tahulah tuan-tuan, jenuh buat pengadang 30,000. Kota Raja 12,000 penambahan penghuni. Yang kita pun tak tahu. Tingkat 5 ada hot ni. Tiba-tiba ada pendaftaran tingkat 6. Hantu mana tuan-tuan? Tuan-tuan nak baca ayat kursi macam mana tuan-tuan? Jenuh dinding tuan-tuan. Allah, saya nak bagi tahu. Ni pemimpin ni. Tuan-tuan bayang tengok. Sebab tu kan kita nak bangun dengan siapa? Bila kata macam tu, saya kata, ya Allah, Tok Guru hebatnya. Saya kata, Tok Guru, jom kita nak bawa Tok Guru. Saya ni driver nak pergi Greek. Tuan-tuan, dia naik dalam kereta. Saya duduk jadi driver. Masuk, tutup pintu. Pum. Allahu Akbar. Ya Allah, masuk kereta, semayang lagi. Tuan-tuan pernah jumpa tak ada orang pemimpin masuk kereta semayang? Semayang dalam kereta, dah tak? Saya pernah bawa ada syekh daripada Syria, daripada Yaman, tak silap, Syria. Tok Guru hebat, dia duduk sebelah saya. Bawa daripada kota baru balik melalui Greek. Masa tu gelap. Masuk waktu maghrib. Dia tanya saya, "Ya akhi, sallaita? Semayang ke belum?" "La." "Wuduk fi?" "Wujud, ada wuduk?" "Ya, na'am." "Ana imam wa anta makmum." Dalam kereta. Ya ilah illallah, aku bawa kereta, aku makmum. Dia tolak kereta ke depan sikit, cushion. Allahu Akbar. Saya, lah aku makmum ni. Allahu Akbar, bawa kereta. Tuan-tuan tak pernah mayang dalam kereta. Tiba-tiba dia baca, ya Allah sedapnya. Allahu Akbar, rokok. Aku, lah rokok, Allahu Akbar, rokok kona. Cik, rupanya rokok kona punya sedap tuan-tuan. Dalam hati, ya Allah, orang alim naik kereta semayang lagi. Tok Guru, Allahu Akbar, tadi dah semayang duha, semayang lagi tuan-tuan. Tuan-tuan nak bangun dengan siapa? Saya bulan 6 tahun lepas berceramah di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu tuan-tuan, tiba-tiba habis ceramah, Tok Guru Haji Abdul Hadi bagi tahu wakil dia nak jumpa saya. Saya ustaz biasa aja. Saya pergi pukul 9. Masa tu perut lapar ni, tak makan apa lagi. Sampai-sampai Ustaz Khalil, anak dia sambut, "Ustaz, sila. Tok Guru ada, ayah cik ada dalam." Saya pun tunggulah. Lapar tak kira ni kan. Tiba-tiba dia angkat nasi khabu. Alhamdulillah. Sampai-sampai Tok Guru pun pakai baju pagoda, bekas menteri besar, baju pagoda, kain pelikat, gajah duduk. Saya tengok, lah gajah duduk, aku gajah berdiri, mahal lagi. Dia gajah duduk tuan-tuan. Saya cium tangan dia, dia peluk saya. "Ustaz, sila duduk, makan lah." Saya pun makan lah dalam hati. Ada 3 bungkus lagi. Lepas ini, itu pula kan. Separuh dah nasi khabu ni. Tok Guru tak makan kah? Dia baru sampai daripada Syria pukul 4 pagi. "Makanlah Ustaz." "Saya puasa." La ilah, aku berasa bungkus ni dah lapar kan. Ingat nak ambil sebungkus lagi. Habis yang ni, rupanya balik pada Syria tuan-tuan, puasa lagi Isnin tuan-tuan. Habis makan, bersembang, dia bangun. Saya tanya, "Ustaz Khalil, ayah cik selalu puasa kah?" "Ustaz, sementara lama saya hidup dengan dia, saya kenal bapa saya tak pernah tengok bapa saya tinggal puasa Isnin Khamis." Allah. Tuan-tuan nak bangun dengan siapa? Tuan-tuan nak bangun dengan seorang lagi kah? Tuan-tuan bangun-bangun terkejut, sebelah dia ada seorang perempuan, rambut tu dia sempul. Tuan-tuan berlindunglah bawah rambut dia. Tuan-tuan, esok bawah aras Allah pemimpin ni, benda penting. Tuan-tuan nak bangun dengan siapa? Dengan Tok Guru kah? Bangun Tok Guru tuan-tuan. Rumahnya, pagar rumahnya, pagar Darul Anwar. Rumah bekas Menteri Besar Ustaz Haji Abdul Hadi, pagar rumahnya tuan-tuan. Tuan-tuan pegang, jatuh bawah makanan naik. Tuan-tuan, bekas Menteri Besar Selangor, perabot 2 juta, rumah 24 juta. Orang tanya, "Datuk, macam mana rumah 24 juta?" Saya bekas Menteri Besar. Saya dulu doktor gigi. Sebulan 70,000. Doktor gigi apa, cabut gigi apa, 70,000 sebulan ni. Masa dia cabut habis dekat Selangor ni, gigi kambing, lembu, arnab semua. Tu tuan-tuan semua datang, gigi tak ada. Orang dia tutup dah, 2 gigi tak ada. Semua dicabut oleh Khair Toyol.
Allah tuan-tuan, doktor gigi apa tuan-tuan, tidak lain kecuali ambil duit rakyat tuan-tuan. Cerita tuan-tuan, esok akan bangun pemimpin. Saya baru balik daripada Korea. Korea ni tuan-tuan, negara yang cukup hebat sekarang. Tak ada rasuah, tak ada tipu, tak ada penyelewengan. Mereka negara bukan sumber pendapatan mereka timah, bukan kelapa sawit, bukan getah, bukan petroleum, bukan emas, tak ada apa, gas pun tak ada. Tetapi mereka negara, saya jumpa ada seorang tu, dia kata apa? Namanya Rafiq. Korea is among a honest country in the world. Paling jujur. Saya kata betulkah? Satu hari tuan-tuan, adik saya duduk di Korea ni, kami pergi 6 orang, dia post bag ni, kami bagi duit dekat dia 30 US dollar. 30 US dollar berapa tuan-tuan? 3 kali 3 10 US dollar. Maksud dia 3,000 lah, 30,000. Seorang 1,000. Pasport semua ada. Dia masuk tandas, dia buang post bag, dia letak belakang, dia keluar daripada restoran tu, balik jalan kaki sampai dekat hotel. Abang, tertinggal post bag. Dalam tu ada 10,000 dolar, 30,000 ringgit. Dalam hati, ya Allah, duit tak apa, pasport tak baliklah kami. Dia pakai baju pagoda ni, negatif 16 tuan-tuan, sejuk. Sarung tangan tak pakai. Abang, habislah pasport kita. Dia lari ni daripada hotel 1.5 km. Pasport, lari. Sampai dekat restoran. Tokek restoran, you have put something. Kamu ada silap letak sesuatu. Yes, my post bag. Dia pergi dekat mejanya, counter, dia ambil. This is yours. Semua letak, tengok 10,000 US dollar dalam tu. Pasport semua dalam, 1 sen tak terusik. Dia kata apa? Korea is among a honest country in the world. Adik saya senyap, mengalir air mata. Kita honest country. Balik daripada China, saya beli tab 8 tab. Samsungnya tipulah, yang Cina punya RM300. Sampai custom tanya, "Encik, bawa apa tu?" Saya bawa tab untuk isteri saya, anak-anak saya. "Berapa ni?" 8. Mana ni meniaga apa? Tak, untuk isteri saya. Tambah satu lagi. Dengan anak-anak, ini meniaga ni, kena bayar tab. Saya kata, "Berapa?" 1 T. Kita tengok berapa dia punya persen. Kalau tak bayar boleh tak? Boleh, kata. Tak ada masalah. Bawah meja dia kata, 1.30 sudah. Dalam hati saya, kamu tak tengok kah kupiah yang aku pakai ni? Saya terus, kamu tak nampak kah saya ni siapa? Ni saya ustaz ni. Kamu sanggup nak makan benda haram, daripada aku bayar kamu 1.30, biar saya bayar teks. Balak 2 aja, 1.30 ringgit makan. Tuan-tuan tengok, itu balak aja. Bayang hak paku banyak ni, berjuta ringgit, duit rakyat tiris. Tuan-tuan, Malaysia ni kalau ikut tuan-tuan, sumber getah, biji timah, minyak kelapa sawit, apa yang tak ada, gas ada, petroleum ada. Tapi kita tuan-tuan, rasuah banyak. Sepatutnya tuan-tuan, dengan pendapatan negara ni, kita lebih hebat daripada Korea. Korea tuan-tuan, subway semua ni, bandar-bandar subway. Dalam tanah ada 8 subway dalam tanah. Mereka tak ada sumber pendapatan. 8 subway ni, saya turun dalam, tengok yang ke-8 dalam hati, kalaulah gempa bumi, syahid kat sini. Malaysia ada 8. Atas pun rasuah keliling pinggang, naik komuter, tayar terkeluar. Tuan-tuan, semua rasuah tuan-tuan. Sebab itulah negara kita ni tuan-tuan, duit kita tiris merata. Tuan-tuan tengok jabatan kerajaan sudahlah, tengok jabatan. Semua tender sekolah dapat ketua bahagian. Saya tahulah, saya siap-siap PIBG baru ni. Tiba-tiba dapat satu projek. Projek itu buat 100,000. Saya tanya kontraktor, bila boleh siap? Ustaz, ambil masa 3 minggu. Berapa ni? Ustaz, 100,000 Ustaz. Tu buat berapa? Buat 30 Saya kata, kenapa 30? Sedangkan saya yang akan sign cek ni, PIBG. Ustaz, 50 ketua bahagian Ustaz. Ni 50 aja buat. Takkan nak buat 50? Kami nak makan juga Ustaz. Buat 30. 100,000 nak buat stage, buat 30,000. Tuan-tuan tengok, makan beribu-ribu. Itu baru stage. Ni banyak ni. Itulah tuan-tuan, kita boleh dibeli dengan 100 ringgit. Sedangkan tuan-tuan, lembu 250 juta. Hampa bodoh kau, hampa semua orang pandai-pandai ni. Di Baling baru ni tuan-tuan, minyak tak ada.
Kan kes minyak tak ada. Kita semua alhamdulillah kita dibaling tuan-tuan. Ada orang jumpa saya, ustaz, dia orang duduk dekat Kuala Lumpur, seronok, minyak tak ada pun tak apa, boleh dapat dekat pasar raya. Kami dibaling meniaga jual goreng pisang tuan-tuan, minyak tak ada. Kalau ada mahal boleh juga, ni minyak tak ada. Saya kata, tu pun sokong juga. Tak buat macam mana ustaz, dulu kini selamanya. Tuan-tuan, buka minda lah tuan-tuan. Saya cerita, lepas ni boleh lah, jam dah bunyi dah. Sampai pukul apa ni? Boleh sampai pukul apa? Pukul 10. Tuan-tuan boleh tunggu, saya nak balik tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan baru sampai di Pulau Pinang pukul 4 pagi. Lepas sembahyang subuh saya terus berceramah di PPD Kelang sampai habis pukul 11. Terus pergi ke sekolah, kemudian ada program motivasi. Saya tak tidur walau sejenak lagi. Kalau tuan-tuan dengar ceramah saya, tuan-tuan tidur, tuan-tuan kurang ajar betul lah. Saya tak tidur lagi tuan-tuan ni, mengantuk tengok ni. Tapi oleh kerana Pak Said punya pasal, saya datang juga. Kalau orang lain tobat, aku tak main dah Pak Said oi. Tapi oleh kerana geng sama, mamak juga. Okey. Isteri saya pun mamak tuan-tuan. Saya keturunan Siam campur lah. Isteri saya mamak, saya Siam. Siam campur mamak, jadi semak. Tuan-tuan, esok di akhirat ni tangan kita ni tuan-tuan, bila tak boleh mulut tangan kita. Saya contoh. Tangan kita ni, bila tangan benda yang baik dengan tangan ni tuan-tuan, kita memberi, Tuhan akan tanya tuan-tuan. Sebab tu pemimpin jaga. Beri ni Tuhan tanya. Dan apa yang kita ambil Tuhan tanya. Apa juga kita pangkah Tuhan tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak tak saya nak sebut dalam Quran? Allah sebut, saya baca dah, saya baca 8. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Surah Sabah 31, 32, 33. Tuan-tuan lawanlah dengan orang yang tak faham Islam. Apa dia? Bagi orang yang kufur kepada Allah, Allah sedia neraka jahanam. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa qala alladzina kafaru lan nu'mina bihadzal quran wala billadzi baina yadayhi. Dan kamu akan lihat orang yang ingkar kepada Allah, mereka selama sekali tidak akan beriman dengan Al-Quran dan apa yang datang sebelumnya. Ceritalah Quran macam mana pun tuan-tuan, dia kata kita silap tafsir macam-macam lah. Dan tidak yang datang sebelumnya, ceritalah walau tara iziz zalimun, kamu akan melihat orang zalim. Dalam tafsir kata orang zalim siapa? Pemimpin yang tak laksana hukum Allah, nama zalim. Pemimpin yang zalim ni mauqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'din qawla. Surah Sabah ayat 32. Dia kata apa? Mereka akan berdiri depan Allah, mereka tunduk kepala. Allah akan tanya, kenapa kamu wahai pemimpin, kamu hidup dunia buat zalim kepada rakyat? Qawla, pemimpin akan jawab, kami ni buat zalim kerana mereka sokong kami, mereka pangkah kami, mereka angkat kami. Kami dah naik, nak buat macam mana? Kan kami buat zalim lah. Mereka yang sokong. Kaulah dengan perkataan. Maka bila mereka menuduh rakyat, kata rakyat yang pangkah sokong kami, rakyat jawab, yaqulul ladzina istuz'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Maka berkatalah orang yang dhaif, dalam tafsir kata apa? Rakyat kepada orang takbur, siapa? Pemimpin. Jawab balik kepada pemimpin, laula antum lakunna mu'minin, kerana kamu, kami ni orang beriman. Kamu yang suruh kami pangkah. Bagi RM100 kami pangkah, bagi 500 tuan-tuan, ni 1000 pula. Tuan-tuan, bila kita nak bagi pendidikan percuma, dia kata bankrupt. Tuan-tuan, Argentina pendapatan per kapita negara, tuan-tuan, pendapatan negara belanjawan 267 bilion. Tapi rakyat dia daripada pendidikan rendah sampai universiti percuma. Itu di Argentina. Di Turki tuan-tuan, pendapatan negara tak banyak mana, bukan macam Malaysia, sumber macam-macam. Rakyat mereka daripada sekolah rendah sampai universiti percuma. Kita tuan-tuan keluar universiti, aset negara, keluar kena bayar hutang. Tak bodoh kah? Ada pemuda-pemuda datang jumpa saya, ustaz, kenapa? Mana boleh ustaz, nanti bankrupt. Saya kata, tanya kat dia, kamu bodoh betul lah? Adakah balik-balik rumah? Bapak dulu masuk universiti tu, bapak kena bayar tu. Saya masuk universiti tak kena bayar lah, tak seronok lah bapak, biar bayar. Lah bayar, seronok lagi daripada tak bayar. Tuan-tuan, buka minda wahai anak muda. Ingat tak, kita aset negara, sepatutnya free. Sedangkan orang duduk penjara tuan-tuan, bunuh orang. Tuan-tuan, saya pergi ceramah untuk di penjara 1 jam 30 sen. Ni bukan aset negara ni, penjenayah besar. Dengar ceramah agama, klaim 30 sen. Kalau 28 tahun, beribu dia simpan. Ni penagih dadah, sedang bukan aset negara. Mereka free tuan-tuan, duduk di pusat Serenti. Keluar-keluar saya tanya, pakcik macam mana? Ustaz,
Keluar tak seronok ustaz. Duduk dalam lagi seronok. Kenapa? Makan free ustaz. Sedangkan yang ini ni pengikut masyarakat. Kita ni aset negara. Keluar engineer, lawyer menyumbang untuk negara. Tiba-tiba keluar kena bayar. Tak rugi kita tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Ni dia akan jawab, laula antum lakunna mu'minin. Kalau tak kerana kamu, aku orang beriman. Rakyat jawab dia tu, pemimpin jawab balik. Qala alladhi nastakbaru lilladhi nastuz'ifu anahnu sadatnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Maka berkatalah pemimpin kepada rakyat bila mereka kata, kalau tak kerana kamu kami beriman. Anahnu sadatnakum 'anil huda. Tidakkah masa hidup dunia ini telah datang petunjuk? Tidak ada datang petunjuk. Adalah ni saya duk cerita ni petunjuk tuan-tuan. Hidayah milik Allah. Saya duk bagi tahu ni, bagi tahu ini petunjuk. Dia akan datang kepada kamu petunjuk. Ustaz bagi ceramah, ustaz bagi kuliah, ustaz naik pentas, ustaz kena tukar sampai Pulau Ketam. Itu semua kita bagi tahu ni, kita bagi. Tidakkah telah datang kepada kamu ba'da izja'akum, telah datang kepada kamu petunjuk. Bal kuntum mujrimin, sebenarnya kamu rakyat, kamulah orang berdosa. Dia pemimpin nak lepas tangan. Bila lepas tangan, rakyat jawab balik. Wa qala alladhina istuz'ifu lilladhina istakbaru bal makru laili wan nahari. Maka jawab balik rakyat kepada pemimpin bila mereka kata, ada orang bagi tahu jangan sokong kami, kamu yang berdosa. Lepas tangan. Rakyat jawab balik, bal makru laili wan nahari. Macam mana kami tak sokong kamu? Bal makru laili wan nahari. Kamu tipu kami siang malam. Dan ni makru laili wan nahari, tipu siang malam. Tak tipu kan tuan-tuan? TV3 di Selangor, semua penduduk Selangor tak ada air. Lah nak tipu. Saya duduk Selangor tuan-tuan bulan 7 sampai sekarang ni dah bulan 2, 1 sen pun tak bayar lagi. Free. Nak bayar macam mana? Duduk seorang. Tak cukup lagi 20 liter kan? Free tuan-tuan. Saya Pulau Pinang dalam hati bersyukurnya duduk Selangor tak kena bayar air. Tuan-tuan, sonokkah kena bayar? Air tak ada, dia kata. Tak ada air apa. Tiap-tiap hari saya mandi tuan-tuan. Hari ni mandi tuan-tuan. Tuan-tuan mandi tak? Tak mandi pun, bau semacam ni tuan-tuan. Mesti tak nak mandi. Tuan-tuan, kita mandi mana ada tipu makru laili wan nahari. Aset sedang Selangor ni tuan-tuan cukup hebat. Saya baru ceramah baru ni di Taman Rakyat tu bersama dengan Menteri Besar duduk sebelah saya. Dia cerita satu-satu bagaimana air ini. Dia nak ambil 900,000 juta untuk beli Syabas. Tuan-tuan, kalaulah dibenarkan dia akan ambil, kita akan untung berjuta-juta dan melalui saham. Tapi kita tuan-tuan orang educated tak boleh buka minda kan tuan-tuan. Kita ditipu dengan siang malam dengan TV3, berita harian, utusan meloya semua ni. Tipu semua ya Allah. Sedangkan tuan-tuan, orang anak muda sekarang tak boleh ditipu. Saya balik daripada Melaka baru ni. Satu masjid namanya Batu Berendam. Mereka sekat Ustaz Azhar Idrus untuk ceramah. Lalu digantikan dengan saya dengan Ustaz Haslin Bahrin. Kami pergi tuan-tuan supaya program itu tak jadi. Alhamdulillah anak muda datang tuan-tuan. 3,000 orang penuh masjid ni. Yang duduk depan tu dia rambut tocang. I love Ustaz Azhar Idrus sebelah. Pakai seluar jin semua. Saya tengok loh, hari tu di Batu Berendam tuan-tuan, jin tak ada seluar. Dia orang kebas tuan-tuan. Semua anak muda. Saya kata Ustaz, hentam Ustaz, hentam. Saya kata, kalau kau hentam, sebelah tu ada datuk apa tau, kan, pengusi. Tak boleh, tak boleh. Ustaz, hentam lah Ustaz, takut apa? Saya kata, kalau hentam nanti tu datuk tu. Dia kata hentam. Dia kata hentam, saya hentam tuan-tuan. Rupanya datuk tu orang kita tuan-tuan. Allah, di Melaka tuan-tuan, pembangan terhebat. Tengok di Selangor baru ni kan. Tengok di Pahang, ingat tak? Ustaz Haslin cerita, di Pahang mereka sekat buat satu masjid. Alhamdulillah dapat buat di stadium. Pagi-pagi dia kata, aku terkejut. Tiba-tiba 100,000 anak muda. Penuh dewan. Penuh bukan dewan, apa nama stadium tu. Dia kata, aku pegang-pegang ketar. Dia kata, Ustaz Haslin, aku bertarik Rasulullah dalam mengenangmu. Menangis tuan-tuan. Suara dia sedap. Tengok perkembangan terbaru tuan-tuan. Anak muda tak boleh dibeli dengan utusan meloya, dengan berita harian. Termasuk dengan aku, ustaz ni tak boleh beli juga. Walaupun mereka tukar, itu kerja mereka. Tapi kerja Allah lebih hebat. Mereka rancang tuan-tuan nak buat macam mana ni. Ni hantu banyak tuan-tuan. Sekarang Bangladesh semua pun dah datang. Ada Bangladesh ni tak? Penghuni hantu pak.
Oh tuan-tuan, macam mana nak buat ni tuan-tuan? Kalau dia orang datang, tuan-tuan nak baca surah Yasin tak? Mana boleh lari tuan-tuan, nak buat macam mana? Sebab tu saya nak bagi tahu, bal makru laili wan nahari iz ta'muruna an nakfura billah wa naj'alahu andada. Mereka buat penyelewengan untuk kita kufur kepada Allah, buat segala-galanya tuan-tuan. Bagi duit, kita meletakkan duit lebih penting daripada Allah. Tuan-tuan kata Yusuf Qaradawi, rakyat ambil tuan-tuan, ambil tuan-tuan, sebab duit itu bukan duit UMNO, itu duit rakyat tuan-tuan. Kerajaan tu duit kita. Tuan-tuan bayar cukai betul tak? Orang jumpa saya, ustaz ni pejabat awam, ustaz lawan kerajaan kah? Saya mana lawan kerajaan tuan-tuan? Saya balik pada Kuala Terengganu pukul 3 pagi, saya berhenti tuan-tuan, lampu merah dekat Sungai Dua. Saya tak lawan kerajaan sebab kita patuh kerajaan. Sepatutnya pukul 3 tak ada orang tuan-tuan, belah lah kan. Tapi saya tunggu lampu hijau. Tiba-tiba datang kancil 660 berhenti belakang saya, lampu merah, dia tekan horn, pom, dia suruh saya jalan. Saya kata nak jalan apa, lampu merah lah weh. Aku tak lawan kerajaan. Kita tuan-tuan tak lawan. Road tax bayar, semua bayar. AES baru ni pun saya terbayar juga tuan-tuan. Takut tuan-tuan, takut road tax tak boleh berhidup kan. Dia bunyi horn, pom. Saya kata tak apa, lampu hijau nanti kamu siap. Lampu hijau saya pun naik Camry, saya jalan sikit, dia potong 660 kancil, dia potong, saya kejar dia. Dia lari 12, saya 14. Dia pecut, saya pecut. Dia corner, saya corner. Dia corner, saya corner lagi. Dia masuk masjid, saya masuk masjid. Dia berhenti, saya berhenti. Dia buka pintu, saya buka pintu. Dia lari, saya kejar. Dia masuk jamban. Rupanya kawan tu nak terberak tuan-tuan. Dia tak tahan dah, tak boleh kemut dah tuan-tuan. Tu yang dia bunyi horn tu. Saya nak bagi tahu makcik, saya tak lawan kerajaan. Nak bagi tahu tu lampu merah. Kenapa kata lawan? Ada orang kata ustaz jaga ustaz pejabat awam, ustaz lawan kerajaan. Nanti kami tukar ustaz dalam laut. Dalam laut pun aku ceramah juga. Blub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam laut aku ceramah juga tuan-tuan. Tuan-tuan, hidup kita mati sekali aja tuan-tuan. Sebab tu bal makru laili wan, mereka tipu kita tuan-tuan, siang malam tuan-tuan. Kalau ikutkan Korea, sekarang ni Korea 36 negeri terhebat di dunia. Malaysia berapa? Jangan tanya. Pesta bola merdeka 85, Korea, Malaysia. Sekarang ni bola sepak, Malaysia negara 16 terhebat dunia. Malaysia 157. Tuan-tuan tengok. Sebab apa? Rasuah kini pinggang. Bola rasuah, yang nu rasuah. Kalaulah tuan-tuan naik pemimpin yang adil ini, tak ada rasuah tuan-tuan, kita mungkin aset negara trilion tuan-tuan. Boleh bagi pendidikan percuma, boleh bagi segala-galanya. Tapi kalau tuan-tuan tengok, ni adik ipar saya cerita tuan-tuan, dia dapat tender kontrak, tender ni, tender Dobi PLKN, klaim satu baju RM80. Saya kata ni apa punya Dobi ni? Buat macam mana bang, ketua bahagian RM40. Allah, ni ketua cawangan pun sapu juga. Ni semua ni ambil ni. Saya kata ya Allah, baru ni saya bawa dia pergi Mekah, saya bagi tazkirah, dia balik-balik. Tuan-tuan, dia dapat klaim setiap minggu 200,000. Bagi PLKN, komandan kata, ni macam mana ni orang tak hantar Dobi? Alah, klaim aja, jangan kira, bukan duit kita. Duit kita apa? Duit kita, duit rakyat. Saya kata duit kita, dia klaim satu minggu 200,000. Cuci tak cuci 200,000. Tuan-tuan bayang sebulan berapa? 800,000. Pakai estimah. Balik-balik saya kata, adik, kalau kamu takut dengan Allah, rezeki Allah lebih hebat. Dia tak nak ambil semua ni, dia tolak balik. Dia tolak estimah, tolak MyV, tolak. Sekarang bankrupt. Dia datang rumah saya naik motosikal lah. Abang, saya tak mau terlibat dengan rasuah dah abang. Saya balik daripada umrah, saya nak bertaubat. Abang, saya susah lah. Saya kata, biar kamu susah di hadapan manusia, tetapi kamu kaya di sisi Allah. Allah akan angkat kamu. Allah, sebulan dia susah, tiba-tiba Allah angkat dia. Sekarang dia hebat balik. Tuan-tuan tengok, kita ni rasuah keliling pinggang tuan-tuan, tapi kita tak nampak. Hampa nampak tak weh? Tak nampak juga. Bengong tu hampa ni, aku geram dia, aku cerita sampai kering nak liuk ni. Tak tahu. Bal makru laili, tipu kita siang malam tuan-tuan. Allah, kalaulah kita takkan ditipu lagi. Saya harap tuan-tuan, pihak raya ni masa dia untuk kita jatuhkan mereka. Kalaulah tuan-tuan tak jatuh lagi, saya nak tanya, tuan-tuan nak tak saya balik ke Pulau Pinang? Saya ada mak ayah, saya ada anak 6 orang tuan-tuan. Anak saya yang sulung 21, semua hafal Quran. Ni telefon dah ni. Ayah, sampai dah belum? Sampai dah.
bila ayah nak balik. Sampai belum lagi, telefon dah, bila nak balik. Tuan-tuan ada anak kan? Bila nak balik? Saya nak balik duduk Pulau Pinang, tuan-tuan. Tuan-tuan sayang tak saya untuk hantar balik ke Pulau Pinang? Sayang tak? Kalau sayang, kalahkan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang ke-13 ni. Aku akan balik ke Pulau Pinang. Aku akan balik, tuan-tuan, dengan semangat untuk memajukan Islam ni, tuan-tuan. Sebab itulah bal makru laili, mereka tipu kita. Akhirnya wa asarun nadamata lamma ra'awul azab. Akhirnya dua-dua ini menundukkan kepala pemimpin dan rakyat. Dua-dua diazab oleh Allah. Tuan-tuan baca tak surah Sabah? Kalau baca balik tengok. Kalau tuan-tuan kata ini ayat tak boleh terima, ini ayat politik, tuan-tuan tolak ayat ini, tuan-tuan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tuan-tuan, dia baca ayat ni dia faham. Sebab tu ustaz yang faham dia takkan pangkah UMNO. Dia akan tetap dengan perjuangan Islam. Tukarlah ke mana pun. Tuan-tuan ingat ada seorang Cikgu Latif tak silap, sampai mati, tuan-tuan, pencen tak dapat, apa tak dapat. Pencen tak dapat, ditukar, diberhentikan, dipecat. Saya pun akan diambil tindakan untuk dipecat. Tak apa, tuan-tuan, rezeki milik Allah, tuan-tuan, rezeki milik Allah. Saya tak takut, bukan rezeki UMNO punya. Allah akan bagi kepada siapa dikenaki, tuan-tuan. Saya ketika mana cerita sikit lah, boleh tak, tuan-tuan? Sampai pukul 9 boleh tak? Sebab saya pun tak larat dah, you know? Boleh tak? Tuan-tuan boleh lah. Sampai pukul 11 tuan-tuan nganga ya, saya nak ceramah tak larat je dah. Dia kata sebelah. Saya, tuan-tuan, dapat surat, saya ditukarkan. Bila dapat kena tukar, tuan-tuan, sebelum tu dipanggil oleh 5 orang pengarah, timbalan pengarah, ketua sektor. Saya pergi, tuan-tuan. Mereka ingat kita takut, tuan-tuan, tapi bila hati kita dekat dengan Allah, kita tak takut, tuan-tuan. Sekarang ni bila kena tukar, tuan-tuan, duduk seorang-seorang, ambil wuduk, semayang, Allahu Akbar, sedapnya baru rasa kemanisan iman. Allah, sedapnya, ya Allah, mana lama ni aku duduk mengajar, baru rasa sedapnya semayang. Tuan-tuan nak rasa sedap tak? Dia ikut saya ke Pulau Ketam. Sedapnya saya dipanggil. Dia ingat saya takut. Mereka pengarah, tuan, jusa. Aku DG 44, tetapi aku takut dekat Allah. Mereka belum tentu jusa takut kepada Allah. Saya masuk, saya duduk. Ustaz, tahu tak kenapa kami panggil? Saya jawab dengan peta. Saya tak tahu kenapa panggil saya. Saya JU kebangsaan, saya pentafsir negeri, saya penggubal soalan. Kenapa panggil saya? Saya tak ada masalah di sekolah. Ustaz telah mengajar di satu masjid. Ustaz kata Allah mempunyai kerajaan. Allah boleh bagi kerajaan kepada siapa dikenaki. Allah boleh tarik kerajaan kepada siapa. Ustaz menjawab awam. Ustaz tak boleh baca ayat ni. Saya kata ini bukan ayat biasa, bukan saya baca, ini ayat Quran. Allahumma malikal mulk tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ayat Quran. Tonton nak tolak ke ayat ini? Kalau tolak, afatu'minuna bi ba'dil kitab, kamu ambil sebahagian, wa takfuru, kamu kufur kepada Allah. Alhamdulillah, Pulau Ketam 24 jam, tuan-tuan. Tapi, tuan-tuan, mereka terasa hati. Mereka habis tu, mereka bersembang bersama mereka. Dalam tu, ketua sektor kawan kita, Ustaz jawab macam tu. Dalam hati mereka, rupanya mereka ada bisikan juga keimanan. Dia berkata, kalau kita panggil cikgu tu tak lawan tu, Ustaz ni lawan tu, kita pun takut tu. Oh, dia pun takut. Kita takut kepada Allah, mereka akan takut kepada manusia. Tuan-tuan, wahai yang ada di sini, kamu takut dengan Allah ke manusia? Tuan-tuan, Allah tak apalah, ni BRIM nak bagi 1000 pula. Tuan-tuan tak apa duduk sini, tak boleh dibeli dengan BRIM. Tapi Al-Ustaz tak apa lagi. Tuan-tuan balik, bagi kem plekat, tuan-tuan, gajah duduk aja. Gajah duduk, terduduk, tuan-tuan. Nak pangkah pun pening dah. Ya Allah. Kita susah hati. Sebab itulah, tuan-tuan, kita doa banyak-banyaklah, kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tukarkan saya balik dalam pilihan raya akan datang. Saya nak balik ke Penang. Walaupun dia offer saya untuk jadi ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan. Saya tak nak, tuan-tuan, biar saya jadi seorang pendakwah. Sebab apa? Kalau mereka menang pun, takkan mereka lupa kita, kan? Tuan-tuan bagi kebebasan kepada saya untuk baca khutbah. Sebab saya boleh baca khutbah di Kelang ni, mana saja saya pergi. Alhamdulillah, tuan-tuan. Baru ni bila baru dia lambat lagi dah. Batu 14.5, Kampung Sebentar, Rahman Palin, dijemput oleh Nazir orang kita, tuan-tuan. Saya pun pergilah sampai nak sampai lagi 20 meter. Assalamualaikum, ni Ustaz Abdullah Khairi ke? Ya. Ustaz siap. Ustaz kutuk kami, Ustaz siap. Naik private number. Saya kata, kamu nak siap apa? Saya tak takut, beritahu nama kalau kamu berani.
Ustaz tak payah tahu nama, tapi Ustaz jaga. Ustaz siap, Ustaz hantam kami. Saya ingat, dia ingat saya takut, saya pun prepare. Allah bersama dengan aku. Tuan-tuan, saya pernah baca khutbah, mereka tikam tayar kereta saya. Tikam tayar kereta, keluar-keluar, tayar kereta tembus. Bukan download tuan-tuan, mencelin tuan-tuan, 500 lebih. Tengok-tengok tepuk dahi, ya Allah mencelin. Tapi ada seorang anak muda, Ustaz jangan susah hati Ustaz. Saya ingat dia nak ganti. Ustaz, dia tikam kereta Ustaz, tayar kereta. Dia tak tikam perut Ustaz. Ustaz tak mati lagi. Orang ajar betul dia. Makan dalam betul lah. Betul lah kan? Kalau mati tak ada lah perjuangan kan? Tapi tuan-tuan, saya sampai-sampai, saya duduk-duduk pengungsi, persila, kemudian dia bisik, Ustaz, yang depan Ustaz tu macam ni, handphone dia ambil gambar duduk depan. Ustaz yang depan tu lah yang selalu tutup masjid bila Ustaz nak bagi tazkirah, kunci yang depan. Dia ni ugut saya tak kenal. Saya pun, tuan-tuan, 22 tahun dah saya ceramah tuan-tuan dalam gerakan Islam. Saya tengok orang, kita tahu macam mana nak tackle. Saya cerita satu-satu tentang kisah Nabi. Saya cerita bagaimana Abu Talib di saat nak mati tuan-tuan. Nabi datang, wahai bapa saudaraku, sebut la ilaha illallah, aku jadi saksi. Abu Talib dengar Abu Lahab nak tinggalkan ajaran nenek moyang, akhirnya dia sebut apa? Aku kekal dengan ajaran nenek moyang, mati. Bila mati Nabi angkat tangan, saya kata, ya Allah ampunlah dosa Abu Talib, dia sentiasa tolong aku susah senang. Turun Jibril, wahai Muhammad, Allah akan tolong Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah. Oleh kerana Abu Talib selalu tolong kamu, dia akan bantu, Allah akan bantu dia. Macam mana diseksa dalam api neraka Jahannam, diambil sebesar bara api ini, akan ibu jari kamu sebesar ni bara api, diletak di bawah tapak kaki Abu Talib. Wahai Muhammad, neraka Jahannam ni yang atas, bawah Yuhawiyah, paling mudah. Bila diletak sebesar ini kepada kaki Abu Talib, wahai Muhammad, nascaya menggelegaklah otaknya. Saya sebut macam tu, dia ambil gambar ni, tiba-tiba bubuh dalam poket, loh, menangis dah. 22 tahun dah ceramah tuan-tuan, kita nak tackle manusia. Kita tahu saya ni motivator tuan-tuan. Tuan-tuan panggil untuk ceramah motivasi. Tuan-tuan tengok dalam YouTube saya ceramah dengan budak, saya tahu macam mana nak tackle. Dia menangis. Bila menangis, saya cerita satu persatu tentang Nabi. Menangis dia. Habis saya baca khutbah, saya cerita tentang Nabi atas khutbah, cerita Nabi nak mati tuan-tuan. Habis khutbah, dia datang jumpa saya. Ustaz, yang telefon tadi tu saya lah Ustaz. Ustaz, maafkan saya Ustaz. Menangis depan mihrab masjid. Hidayah bukan milik kita, milik Allah. Ustaz, minta maaf saya Ustaz. Tak kisah, kita ceramah aja. Habis tu saya pun naik van, naik kereta saya. Tiba-tiba ada seorang Indonesia meluru daripada masjid. Saya kata, kenapa ni? Nak tumbuk saya ke? Tiba-tiba dia pegang, Ustaz, Pak Ustaz buka, Bapak Ustaz. Saya pun buka. Kenapa? Ustaz, Bapak Ustaz, saya banyak dosa lah Bapak Ustaz, ampunkan dosa saya Pak Ustaz. Dia minta saya ampun dosa. Saya kata, cik, masuk dalam masjid, kamu ada dosa, minta dengan Allah. Hidayah milik Allah tuan-tuan. Orang-orang yang tak dengar mengaji ni tuan-tuan, dia tak dapat hidayah. Dia duk rampak ni rantap, nak menang untuk apa? Untuk kroni dia tuan-tuan. Tapi kalau mereka kalah tuan-tuan, tuan-tuan akan tengoklah apa berlaku. Banyak yang bankrupt, bukan kita nak mereka bankrupt, tapi duit rakyat hilang dengan mudahnya. Tuan-tuan, asarun nadamata lamma ra'awul adab esok, mereka tunduk kepala, dua-dua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ke tuan-tuan? Kalau tak nak tuan-tuan, jangan bersama mereka. Mari bersama dengan ustaz, dengan tok guru, dengan orang-orang alim tuan-tuan, supaya kita berada dalam satu hati untuk kita bangun di padang mahsyar bersama lindungan pemimpin ini. Tuan-tuan ingat tak? Ingat lagi ni, tahun 2008 Nabi SAW ketika mana hijrah kan, awal lindung, ingat tak? Awal lindung Madinah, tengok puak-puak Madinah, Nabi dah sampai, tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Nampak? Ingat dah 2008 ada seorang hamba Allah meninggal, bawa balik daripada Subang sampai di Alostar. Bila sampai di Alostar, yang bawa pilot itu bawa Hercules. Dia tengok-tengok mayat yang ada dalam kapal terbang itu, awal lindung. Kemudian mayat itu diusung ke Pendang 20 km, diiring oleh sahabat-sahabatnya 20 km, dilindung oleh awan. Siapakah mayat yang dilindung oleh awan pada 2008?
Ustaz Fadil Nur. Ingat tak? India ini dengan izin Allah, tengok awal lindung mayat Fadil Nur, dia masuk Islam, tuan-tuan. Allah. Tuan-tuan nak sama dengan siapa? Tuan-tuan nak bersama dengan perempuan yang rambut tu? Tuan-tuan lindung dengan dia. Tuan-tuan, setakat itulah saja ceramah saya. InsyaAllah yang baik daripada Allah, lemah kelemahan saya. Saya nak buat Mahat Tafiz, tuan-tuan. Dalam ni banyak ceritanya. Kalau bagi saya masa yang lain boleh cerita ni. Apa yang saya nukilkan dalam ni. Yang ni untuk ru'yah pendinding, syifa penawar. Tuan-tuan bacalah. Saya dapat daripada seorang waliullah di Madinah, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau rasa nak derma, masuk dalam itulah. Buku ni, Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. Ataupun tuan-tuan malam ni nak derma, Pak Syahid boleh tu letak jadah tu, masuklah RM1 2 pun. Saya nak bawa balik, tuan-tuan. 1 Mac ni, hari Khamis ni adalah hari yang terakhir saya di sinilah. 1 Mac akan baliklah ke Pulau Pinang. Ambil cuti 1 tahun setengah, 1 tahun lah, tanpa gaji. Jadi saya akan datang ke Selangor ini pada minggu kedua dan ketiga, penuh jadual. Kalaulah ada kosong, tuan-tuan nak bawa saya sini boleh lah, kan? InsyaAllah minggu kedua, minggu ketiga free. Sabtu Ahad penuh bersama isteriku dan anak-anakku. Jangan telefon lah, Ustaz Ahad free. Janganlah tuan-tuan, Penang ni 3 minggu dah tak balik, tuan-tuan. Ni baru balik ni 3 minggu tak balik, tuan-tuan. Tengok kucing jalan seksi, tuan-tuan. Kan catwalk kan, kita tengok 3 minggu. Wah, cik gelak tu. 3 minggu tak balik. Tengok negro pun putih, tuan-tuan. Ya Allah, negro ni aku geram. Makcik gelak, tak kenal ke makcik? Ada kenal kat tuan-tuan tak? InsyaAllah ni. Jumpa lagi lah. Tuan ambil tu. Tuan. Pak Makcik bagi. Kalau tak cukup, ada dalam kereta, ada lagi, ambil satu. Tuan-tuan masuk dalam tabung ni pun tak apa. Ataupun masuk dalam ada jadah tu. Saya terima sekian. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Sebab apa? Kita dekat pilihan raya dah, tuan-tuan. Mereka akan jatuh sampai saat dia lah. Kalau ustaz-ustaz tak berani, siapa lagi nak cakap, tuan-tuan? Sekian. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!